Ketika mana dia dibela oleh toknya sebelum itu, sebelum dibela oleh pak saudaranya, toknya tadi, Abdul Muttalib, gemar bawa Nabi ini ke majlis mesyuarat di Darun Nadwah. Ya, dulu sebelum dibesarkan Kaabah ni ada Darun Nadwah ni. Tempatnya tak jauh daripada speaker tu, ya, tak jauh daripada tempat kawalan IT komunikasi tu. Jadi Nabi ni tadi seringkali dibawa oleh toknya ke Darun Nadwah, tempat Quraisy bermesyuarat. Pengerusinya adalah toknya. Pengurusi majlis mesyuarat, ya, adalah toknya, iaitu Abdul Muttalib. Bawa cucu. Hadirin hadirat sekalian, maksudnya apa di sini? Maksudnya kepimpinan dalam proses pembentukan. Orang putih kata leadership under making. Maknanya bagaimana Allah nak bentuk Nabi bukan daripada zero. Dia tidak start daripada kosong. Sebab dia sudah ada tanjaknya, dia sudah ada premisnya, toknya adalah orang nombor satu. Maka siapa nombor satu di Mekah, dia akan jadi nombor satu di Jazirah Semenanjung Arab. Jadi dengan sebab itulah, bila mana tengah rehat daripada mesyuarat, tiba-tiba Nabi ni duduk di tempat toknya. Udah marah di pak saudara. Pak saudara ni pembesar-pembesar, ya, yang jaga pelbagai jabatan yang ada di kota Mekah tu. Banyak jabatan-jabatannya yang kita dengar nama Kiswa, Rifadah, Siqayah. Itu jabatan. Ada jabatan makan bekalan air, ada jabatan maknanya kita kata keselamatan, Rifadah, ada jabatan-jabatannya. Jadi apa nama tu, bila berhenti mesyuarat kerana rehat, Nabi tiba-tiba duduk di tempat toknya sebagai pengurusi ni tadi. Bila pak saudaranya masuk, demo meto lah. Meto tu makna marah. Kamu tepi, jangan duduk situ. Itu tempat maknanya Syekh Abdul Muttalib situ. Tiba-tiba Syekh Abdul Muttalib ni masuk. Syekh ni orang tua lah tuan-tuan. Kita asal pakai minyak atar je, Syekh lah kita, ya tak? Syekh ni orang tua. Syekh ni orang tua. Kita jangan kira, ya tak? Jual minyak atar pun Syekh, ya tak? Jadi bila mana dia orang halau Nabi, pak-pak saudara dia tadi, pembesar-pembesar halau Nabi, jangan duduk di tempat itu. Tiba-tiba apa tindak balas daripada Abdul Muttalib? Dia kata, "Da' ibni hadha fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal." Kata toknya, biarkan cucu aku di situ, sebab dia ini akan ada kedudukannya pada masa yang akan datang. Fa inna lahu sya'nun, ya, fil mustaqbal. Dia akan ada kedudukan yang istimewa pada masa yang akan datang. Maknanya apa tuan-tuan? Tok je dah nampak. Cucu ni ada tanjak. Boleh jadi pemimpin pada masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, memang itulah doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang Islam itu memang sepatutnya memimpin. Khalifah itu sifatnya memimpin. Oleh kerana itu, laku kita sebagai khalifah, ya, mesti menggambarkan bahawa kita sentiasa akan menaungi, kita sentiasa akan, maknanya kita kata menaungi manusia ini, tak kira siapa, ya, sehingganya akhirnya mereka akan mendapat rahmat daripada kepimpinan kita sebagai khalifah. Kan ada lagunya. Adik-adik mungkin biasa dengar, ya. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayar samudra. Itu lagu dia, ya. Adik-adik mungkin pernah dengar lagu itu. Tapi saya nak sebut, dalam lagu itu disebut, adakah kau lupa bahawa engkau pernah berkuasa, engkau pernah berjaya untuk memayungi 2/3 dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, Cheng Ho tu, Laksamana Cheng Ho tu Islam. Maknanya Islam pernah berada di China sampailah ke Morocco. 2/3 dunia ini di bawah rahmat Islam. Cheng Ho bawa Hang Lipo. Hang Lipo kan kahwin dengan Sultan Monsor. Sultan Monsor tu Mansur lah, kita kata Monsor, ya tak? Kalaulah Kapio Hang Lipo tu takkan nak kahwin dengan Sultan Monsor, ya tak? Mestilah dia Islam.
Maksudnya apa tuan-tuan? Bukan nak marah pula. Nak ngabarkan Cina punah Islam, bawa sampai ke Morocco ni dekat Maghribi lah, sampai ke hujung menghadap lautan, ya tak? Menghadap lautan Atlantik. Belah sini menghadap lautan Pasifik. Ujung pandang, ya, selepas daripada Sulawesi, ya, kita ada ujung pandang. Itu Islam sampailah kepada Morocco. Daripada Moro ke Morocco, Islam itu pernah berkuasa. Sebab itu lagu tadi kata memayungi dunia, 2/3 dunia, memayungi 2/3 dunia. Bila sebut payung tuan-tuan, orang berlindung di bawah kita daripada panas, orang berlindung di bawah kita daripada hujan. Maknanya Islam ini sifatnya ialah membawa rahmat, menaungi orang lain. Islam bukan hanya untuk orang Islam, Islam ini untuk semua, ya. Islam ini sifatnya ialah untuk semua. Baik, balik cerita Nabi tadi. Kata toknya Abdul Muttalib, biarkan cucu aku di situ. Sebab apa? Dia ni ada masa depannya pada masa yang akan datang. Sebab itulah makanya kita lihat bagaimana pengaruh Nabi, subhanallah. Di Eropah, kawan saya yang belajar, ya, masa Syria dulu, kawan-kawan saya duduk di Eropah. Kawan-kawan saya daripada Morocco, daripada Tunisia, duduk di Belgium, duduk di Norway. Dia kata sabda-sabda Nabi sentiasa ada di hospital-hospital. Sabda-sabda Nabi sentiasa ada di belakang-belakang kenderaan. Maknanya Nabi itu akhirnya tersebar pengaruhnya ke serata dunia. Hadirin hadirat sekalian, jadi sebab itulah kata datuknya, biarkan Muhammad di situ. Sesungguhnya cucuku ini ada masa depannya, dia ini akan ada kedudukan istimewanya. Ini kita kata bahawa bagaimana Allah membentuk kepimpinan Rasul SAW, dedahkan Nabi kepada tempat-tempat yang boleh terbina kepimpinan. Anak-anak kita pun begitu, cucu kita pun begitu. Bina kepimpinan anak-anak kita, bina kepimpinan cucu kita. Jangan lemah, tak kuat, tak reti, tak boleh. Kita kena bina. Saya kebetulan pergi ke Sumatera, ya, pergi ke Padang, Sumatera Barat. Bila saya ada di sana tuan-tuan, kebetulan hari itu hari Ahad saya pergi tu, ya. Terdengarlah daripada masjid-masjid yang ada di sana, anak-anak berkhutbah tanpa ada teks. Tanpa ada teks, ya. Kebetulan masjid di sana dekat-dekat. Sebab apa? Orang sana ramai, padat penduduknya. Jadi masjidnya dekat-dekat, ya. Masjidnya tak jauh. Jadi riuh rendahlah subuh hari Ahad itu. Saya tanya kepada adik saya, kebetulan adik saya belajar di sana, apa nama budak-budak main mikrofon tu? Dia kata, bukan budak-budak main mikrofon. Mereka sedang belajar berkhutbah. Anak-anak di Padang, Sumatera Barat belajar berkhutbah. Saya kata, mau kita pergi tengok? Adik saya kata, mohlah. Pergi tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dengan beraninya mereka naik mimbar dan mereka berkhutbah. Bukan baca khutbah, berkhutbah. Kita baca pun salah. Ya Allah, hendaklah kita menentang semua jenis dadah, sama ada kokain, mopain, heroin. Apa pula kokain, mopain? Rupanya kokain, ya Allah. Mopain, morfin, rupanya heroin. Dan hendaklah kita berpegang dengan Islam secara kemetod. Kemetod pula, komited. Udah silap baca, ya tak? Jadi kisah benar ni tuan-tuan, kisah benar, tak? Jadi maknanya di sini bahawa bagaimana dilatih anak-anak itu supaya naik atas mimbar dan berkhutbah tanpa teks. Patutlah lahir Pak Hamka, patutlah lahir Pak Nasir daripada Sumatera Barat, daripada Padang, sebab mereka daripada kecil lagi sudah dilatih naik atas mimbar lalu berkhutbah. Dengan paitahnya mereka berkhutbah. Patutlah seperti Ustaz Abdul Samad. Kita lihat bagaimana, ya tak, dia berpidato, subhanallah. Begitulah kita harus dedahkan anak-anak kita ini dengan kepimpinan. Berani untuk memikul tugas. Jangan dijauhkan mereka daripada sebarang tugas. Bahkan latih mereka untuk memikul tugas. Saya dulu sekolah biasa sebenarnya. Mula sekolah Methodist, kebetulan sekolah Clifford. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kami dilatih dalam kelas itu jadi ketua kelas dan timbalan. Ketua kelas dan timbalan kelas, timbalannya secara bulanan pusingan, mesti dilatih. Setiap orang merasa jadi ketua kelas dan timbalannya. Apa maknanya di sini? Mereka latih kita untuk memimpin. Jadi anak-anak kita, cucu kita, hendaklah kita latih
Ya, dengan kepimpinan supaya mereka lah jadi pelapis kita pada masa yang akan datang. Ini berucap pun tak boleh. Macam mana cerita ni? Ya tak? Ada di antara kita ni, Allah, nak pergi Minang pun tak reti. Dah tobin dah tu, ya tak? Udah tobin ni faham kita tak tahu lah, ya tak? Kira dah berumur lah tobin, ya tak? Tak reti Minang lagi. Macam mana ni? Ya Allah, tiba-tiba yang Minangnya orang perempuan pula. Saya pernah menerima pinangan daripada Pulau Pinang. Orang perempuan datang Minang. Dah tak ada juru cakap jantan ke? Ya tak? Tak berani mereka, tak berani dia kata. Jadi kita main ni kira kita nak Minang lah dia kata. Awak teruk sampai lagu tu, ya tak? Lagu tu ni orang Kelantan pun banyak lagu tu, orang Penang pun banyak lagu tu, ya tak? Bila dia Minang kami main ni kami bawa 5,000 kata. Saya pun tanya 5,000 ni belanja apa? Belanja mas kahwin ke, belanja hangui ke? Dia kata hangui ke terbakar ke kira sekali dia kata. Loh, awak cara tu tak? Hangui ke terbakar ke dia kira sekali dia kata. Ish kata sampai jadi maknanya itu kisah benar walaupun tak masuk majalah 3 ya tak?